Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai kurikulum permata negara. Okey, dari segi pengenalan, kurikulum permata negara dibina berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai teras untuk membina potensi individual kanak-kanak sebagai modal insan berkualiti tinggi melalui pendidikan awal kanak-kanak. Kurikulum permata negara ini juga ditubuhkan pada 24 Oktober 2008 oleh Jemaah Menteri yang telah meluluskan dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan. Ia juga memberi penekanan kepada penyediaan pendidikan dan asuhan berkualiti kepada kanak-kanak berumur dari lahir sehingga 4 tahun. Seterusnya, dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan 2008. Okey. Dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan ialah dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir sehingga berumur 4 tahun. Ia juga menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. Dasar ini juga adalah pengukuhan serta pelengkap kepada dasar pendidikan negara, pendidikan kebangsaan sedia ada. Seterusnya, berkaitan falsafah kurikulum permata negara. Okey, falsafah kurikulum permata negara ini mengaitkan sejak lahir kanak-kanak sudah boleh diasuh dan dididik bagi mengembangkan sahsiah, potensi dan juga kecergasan mereka agar dapat menguasai kemahiran komunikasi, awal literasi, awal matematik, pemikiran logik dan juga pengetahuan asas mengenai dunia persekitaran. Di samping itu, kanak-kanak juga boleh menguruskan diri dan juga amalan nilai-nilai murni agar menjadi individu yang bersahsiah mulia, berdikari, berintelek tinggi, patriotik dan juga dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi moden dan juga persekitaran pelbagai budaya dalam negara dan antarabangsa. Di samping itu, usaha ini memerlukan komitmen dan juga kolaborasi daripada ibu bapa dan juga komuniti kerana setiap kanak-kanak umpama permata yang tidak ternilai harganya. Seterusnya, berkaitan dengan matlamat kurikulum permata. Matlamat kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun, iaitu kanak-kanak sejak daripada lahir sehingga berumur 4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti untuk melahirkan modal insan negara yang mempunyai sahsiah mulia, kerohanian yang mantap dan juga kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya sambung kepada ciri-ciri anak permata negara. Di sini terdapat 5 ciri yang ditekankan dalam kurikulum permata negara. Yang pertama iaitu sahsiah mulia dan juga patriotik. Di sini menekankan semangat akan cintakan negara dan membina sahsiah diri yang positif. Dan seterusnya yang kedua ialah kemahiran mahir berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi ini sangat penting untuk kanak-kanak agar mereka dapat membina keyakinan diri dengan berinteraksi sama ada dengan rakan sebaya, dengan orang di sekeliling ataupun dengan masyarakat komuniti. Dan seterusnya adalah kompeten pelajar. Kompeten belajar ni merupakan bagaimana kanak-kanak itu mempelajari sesuatu yang baru, membina potensi diri. Okey, dan seterusnya yang keempat ialah yakin, berdikari dan juga jati diri. Di sini kanak-kanak diasuh agar dapat melakukan segala rutin harian sendiri agar mereka lebih yakin dengan orang di sekeliling, lebih yakin dengan diri mereka terhadap masyarakat di sekeliling. Dan seterusnya yang terakhir ialah kreatif dan juga inovatif. Yang ini lebih fokus kepada bagaimana cara untuk kanak-kanak itu mereka cipta sesuatu. Maksudnya mereka cipta sesuatu objek, contoh seperti permainan Lego dan sebagainya. Bagaimana mereka cipta Lego itu mungkin akan menjadi satu bentuk objek yang menarik. Seterusnya akan bersambung dengan
latar belakang pendidikan, latar belakang permata negara. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Izzati binti Ahmad Ihsan akan meneruskan penerangan berkaitan dengan kurikulum permata negara ini. Saya akan menerangkan berkaitan dengan latar belakang, prinsip dan objektif kurikulum permata negara itu sendiri. Dari segi latar belakang yang saya hendak menerangkan bahawa kurikulum permata negara ini sebenarnya merupakan satu idea daripada Isteri Perdana Menteri kita yang ke-6 iaitu Datin Sri Rosmah Mansor pada tahun 2004 yang mana beliau merasakan bahawa kurikulum permata negara ini merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh beliau dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja dan belia. Untuk wujudnya permata negara ini, langkah pertama yang diambil oleh beliau adalah dengan menubuhkan satu tempat khas ataupun satu tempat khusus untuk membuat kajian berkaitan dengan kurikulum permata negara ini. Tempat tersebut terletak di kampus kita sendiri iaitu di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mana lebih dikenali dengan UPSI. Tempat tersebut diberi nama sebagai NCDRC ataupun lebih dikenali sebagai National Child Development yang mana ia merupakan salah satu tempat untuk membuat kajian berkaitan dengan kurikulum permata negara ini sendiri dan berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, kita masukkan terus dengan dalam masa yang sama, NCDRC ini bukan hanya sekadar memberi tanggungjawab atau diberi tanggungjawab untuk membuat kajian terhadap kurikulum permata negara itu sendiri. Tetapi NCDRC ini juga dalam masa yang sama diberi tanggungjawab untuk melatih guru-guru atau pendidik atau trainer-trainer yang hendak menggunakan kurikulum permata negara ini. Ini kerana jika kita tidak memberi penerangan terlebih awal kepada individu-individu tersebut bagaimana kurikulum ini hendak berjaya dilaksanakan. Jadi NCDRC ini memang diberi tanggungjawab untuk memberikan penerangan atau memberikan tunjuk ajar kepada guru-guru dan trainer-trainer permata negara ini sendiri. Okey, pada tanggal 21 Jun 2006, Jemaah Menteri telah meluluskan tengah meluluskan dasar komprehensif dan holistik berhubung dengan asuhan dan didikan kanak-kanak yang mana dekat sini dia memegang kepada konsep setiap anak adalah permata negara. Ini kerana beliau merasakan setiap anak ni memang mempunyai satu nilai yang tersendiri kepada sesebuah negara. Jika anak-anak ini tidak diasuh dan dididik daripada awal, ada kemungkinan bila dewasa akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Disebabkan itu, beliau telah memegang atau menggunakan slogan setiap anak adalah permata negara kerana kanak-kanak ini merupakan orang yang akan menentukan kejayaan sesebuah negara itu nanti pada masa akan datang. Okey, untuk menentukan kejayaan ini, beliau telah membuat projek perintis permata negara pada Mei 2007 kepada 5 buah pusat permata negara yang berbeza. Dan nama pun perintis. Mestilah kita hanya buat kepada beberapa center sahaja. Kita tak akan buat secara menyeluruh. Okey, jadi untuk perintisan ini, beliau telah meletakkan 5 center permata negara di Putrajaya, Chini, Subang Jaya, Kepala Batas dan Mempagar. Apabila perintisan ini berjaya, beliau telah memperluaskan lagi penggunaan permata negara punya kurikulum ini di beberapa agensi kerajaan seperti Kemas Japanin, Pusat Komuniti dan nursery di bawah pembangunan Terengganu. Yang mana dekat sini apabila telah diwar-warkan kepada agensi-agensi yang lain, mereka telah mengeluarkan atau telah meluluskan sebanyak 20 juta ringgit dalam rancangan yang ke-9 untuk memperluaskan lagi program permata negara ini dan untuk memberikan peruntukan yang khusus kepada program permata negara ini.
Pada tahun 2010, satu kajian khusus telah dijalankan bekerjasama dengan jawatan ahli jawatan kuasa, bahagian teknikal, kurikulum serta bahagian penyelidikan untuk menentukan keberkesanan tahap kurikulum permata negara ini, sama ada ia berkesan ataupun tidaklah. Sebab tu beliau telah melaksanakan kurikulum ini dengan beberapa agensi saja. Bila dah melaksanakan, mereka perlu untuk membuat penyidikan semula sama ada ia berjaya ataupun tidak, ataupun bersesuaian ataupun tidak, untuk diperluaskan lagi ke seluruh Malaysia. Daripada hasil kajian yang telah dibuat, mendapati bahawa kurikulum ini sukses, berjaya, efektif untuk diaplikasikan kepada kanak-kanak yang lain, kepada premis-premis yang lain, dan bersesuaian untuk kanak-kanak di bawah usia 4 tahun lah kurikulum permata negara ini. Okey, kita masuk bahagian prinsip yang diguna oleh permata negara. Dekat sini kita prinsip permata negara yang sangat dipegangkan adalah bagi mereka every child has a unique potential, dan sebab tu setiap kanak-kanak ni ada keunikan yang tersendiri, yang mana kita sebagai orang dewasa kita perlu menghormatilah, membangunkan, menghargai potensi yang ada dalam diri kanak-kanak, kerana setiap kanak-kanak ini mempunyai potensi yang berbeza. Disebabkan itu kita kena gilap dia punya potential lah. Okey. Seterusnya adalah prinsip yang ketiga. Beliau merasakan bahawa third years first, 3 tahun pertama kanak-kanak merupakan satu masa yang sangat kritikal, yang mana dekat sini setiap kanak-kanak ini perlu diasah, dididik dengan beberapa elemen-elemen yang sangat penting untuk merangsang mereka punya skill, mereka punya kemahiran, untuk memastikan mereka dapat membentuk sikap yang positif, dapat merangsang sensori motor dia. Disebabkan itu 3 tahun pertama usia kanak-kanak ini adalah salah satu usia yang sangat penting, sangat kritikal, yang perlu diberikan fokus kepada kanak-kanak ini. Okey, yang seterusnya, setiap kanak-kanak kita mahu. Natural children adalah suka love to explore, love to experiment. That's why kita sebagai orang dewasa perlu menghargai minat mereka yang satu ni, yang suka bermain. Sebab tu kita kena biasakan mereka untuk bermain dengan sesuatu yang ada benefit, supaya bermain tu bukan sekadar bermain suka-suka. Namun walaupun hanya dia memberikan manfaat kepada anak-anak, kita perlu ingatlah dalam bermain ni kita kena pastikan kanak-kanak ini play dalam cheerful, yang ceria, yang seronok, bagi dia happy dengan environment dia, supaya dia tak ada rasa macam takut untuk bermain. Sebab tu kanak-kanak ni untuk bermain kita kena bagikan persekitaran yang ceria lah. Sama juga. Sebab tu juga kita dalam bermain ni kita kena sediakan, kita sebagai orang dewasa perlu sediakan bahan-bahan yang bersesuaian untuk kanak-kanak bermain. Bagi dengan alam yang ada di persekitaran mereka pun okey dah sangat. Sebab bila mereka belajar melalui persekitaran dia, sebab kanak-kanak ni banyak belajar pada sekitaran kan. Jadi bila dia belajar melalui persekitarannya, dapat membantulah untuk kanak-kanak ni mahir dalam sesuatu hal, untuk dia explore benda tu dengan sendirinya, dan bersesuaian dengan budaya dia punya teknologi, perkembangan semasa. Sebab sekarang anak-anak sekarang ni sangat terdedah dengan teknologi kan. Sebab tu ini merupakan salah satu prinsip yang mana bahan yang digunakan tu juga mestilah bersesuaian untuk membantu pada perkembangan fizikal, perkembangan environment kanak-kanak itu sendiri. Ni samalah macam saya cakap tadi, learning environment should be cheerful, friendly. Dia mesti ada ceria, mesti memberikan manfaat kepada kanak-kanak, satu permainan yang boleh dimanipulasikan. So yang pasti the most important is
material tu mestilah safety untuk kids bermain lah. Okay. Prinsip yang seterusnya adalah collaboration antara parents and the community. Sebab apabila tanpa ada collaboration antara community dengan parents ini akan menyebabkan susah untuk kita menentukan kejayaan permata negara itu sendiri. Sebab itu dalam prinsip permata negara ni mereka sangat menitik beratkan collaboration parents dengan community ni. Kerana apabila penglibatan mereka dengan community akan membantu kita melihatlah perkembangan kejayaan pendidikan kanak-kanak itu yang menggunakan kurikulum permata negara ini. Okey, contohnya collaboration parents ni adalah senang je, macam katakan kat Taska kita buat program hari kanak-kanak kan. Kat situ kan ada melibatkan dengan rakyat setempat. Lepas tu katakan kita ada buat dalam program tu juga kita buat penglibatan dengan bomba untuk bagi tahu macam mana cara nak latihan kebakaran. Itu merupakan satu komuniti lah, komuniti yang lain untuk ibu bapa berkolaborasi lah dengan komuniti tersebut. Okey. Dan benda yang paling penting dalam prinsip permata negara ini adalah respect dengan hak asasi manusia, sama ada religion dia ataupun culture seseorang. Apabila kita biasakan kanak-kanak ini untuk menghormati agama seseorang, menghormati agama dan hak asasi seseorang, akan menyebabkan kanak-kanak ini terbiasa bila dewasa, kita kena hormat orang ni walaupun individu ni berlainan bangsa dengan kita. Kita tak salah kita ajar anak-anak untuk mempelajari budaya lain. Macam kata ada sambutan raya Cina, kita sambut je lah, tapi mengikut had dia lah. Kita sambut je. Katakan so kita boleh ajar budaya-budaya budaya-budaya lain kepada anak-anak kita. Tak salah pun benda tu, kita boleh dedahkan dengan dia. Dan dalam masa yang sama juga permata negara ini sangat menitik beratkan supaya kanak-kanak ini bergaul dengan semua individu, semua kanak-kanak. Tidak kira lah sama ada kanak-kanak yang normal ataupun kanak-kanak yang special needs lah. Sebabnya walaupun dia special needs, dia masih perlukan perhatian ataupun perlukan pergaulan dengan individu-individu lain. So jadi benda ni tak jadi masalah untuk kita nak mengajar kanak-kanak dengan pergaulan yang sebegini. Okey, seterusnya saya akan masuk bahagian objektif. Objektif permata negara ni, kanak-kanak ni dipandu dengan beberapa objektif lah. Objektif yang tertentu. Yang mana dekat sini, objektif yang pertama kita boleh tengok, dekat sini adalah untuk develop moral and spiritual children in order to produce a person who intelligent. Bermaksud dekat sini, kita biasakan dengan kanak-kanak ini dengan sikap-sikap yang murni, sikap-sikap yang baik supaya kanak-kanak dapat belajar dengan sesuatu budaya yang terbaik untuk mereka membimbing diri mereka ke arah kebaikan. Walaupun kita merangsang dia punya emosi ni kepada emosi yang stabil, dalam masa yang sama kita juga mewujudkan sifat, kita menanam sifat rasa caring dalam diri mereka lah. Okey, seterusnya adalah kita develop good interpersonal and social skill. Okey, jika kita tak ajar kanak-kanak ini untuk develop dia punya interpersonal dengan social skill, akan menyebabkan kanak-kanak itu akan bermasalah dengan environment dengan orang sekitar dia. Dia akan tak pandai untuk nak interact dengan individu lain. Itu yang berjadi masalah. Tapi kita sebagai ibu bapa, sebelum nak pastikan anak-anak ni boleh interact dengan individu lain, kita kena guide kanak-kanak untuk daripada segi language skill dia pula, communication dia pula. Communication ni bukan hanya pada bahasa ibunda saja, tak semesti. Dia boleh juga kita boleh ajar kanak-kanak dengan bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bahasa ibunda tu kena ajarlah juga, sebab itu satu perkara yang penting lah. Sebab kita bila kita ajar bahasa ibunda kita, tak salah pun untuk kita nak belajar bahasa lain. Katakan macam saya orang Melayu, so tak salah untuk saya nak belajar bahasa Arab, bahasa yang lain-lain lah. So benda tu tak salah. Okey, dan yang seterusnya kita kena train kanak-kanak dia punya independence, sikap
sikap urus diri dia. So tak salah bila kita ajar kanak-kanak untuk mengurus diri, dekat sini ada kerana bila kita biasakan anak untuk urus diri akan menyebabkan mereka dah terbiasa dengan environment yang ada. Dah boleh berdikari sendirilah walaupun tak ada mak bapak yang bersama dia, walau katakanlah dia duduk dengan nenek. Katakan nenek suruh mandi. So benda tu dia boleh buat sendirilah. Dia boleh mandi sendiri, boleh makan sendiri tanpa bantuan lah. Sebenarnya memang patut pun untuk kita ajar kanak-kanak seawal usia ni untuk berdikari lah. Okey, seterusnya fine motor skill dia. Fine motor skill dia memang sangat penting sebab kanak-kanak ni banyak terima ilmu baru daripada motor skill dia. Motor skill ni macam melompat, menulis, mengoyak. Lepas tu yang lain-lain lah. Dekat sini kita kena biasakan anak-anak untuk fine motor skill. Kadang bila kita tak biasakan anak-anak dengan sentuhan yang tertentu akan menyebabkan kanak-kanak tu macam dia tak reti, tak nak buat. Dia je ada masalah. So bila kita dah biasakan anak-anak untuk belajar dengan fine motor skill, kita dah develop dia punya fine motor skill, akan membantu kanak-kanak ni untuk mempengaruhi mereka punya kebolehan lah. Kira dia punya perkembangan tu setara dengan perkembangan milestone ni ke umur dia. Okey. Dalam kurikulum permata ni negara juga sangat menitik beratkan kepada mathematics skill. Mathematics skill ni bukannya hanya pada nombor semata-mata. Dia juga melibatkan focusing skill, melibatkan dia punya konsep sizes, shape. Dekat sini pun merangkumi daripada mathematics skill juga lah. Itu merupakan salah satulah. Dan dia juga yang terakhir adalah build positive relationship with parents of community. Macam saya cakap, dengan adanya relationship yang baik antara community with parents akan menunjukkan kanak-kanak ini merasakan parents aku menghargai aku untuk belajar sesuatu. So bagi dia, bila dia nampak hubungan yang baik antara parents dengan community, dia akan merasakan bila saya sebagai kanak-kanak pun kena buat sedemikian. Kadang-kadang dia ni kan tengok apa yang ibu bapa buat, sebab kita sebagai dewasa ni adalah merupakan contoh kepada kanak-kanak. Okey, itu sahaja saya punya presentation. Saya akan continue dengan yang lain lah. Reka bentuk kurikulum permata negara. Semasa proses pembangunan, para pembangun telah mengkaji dan menilai beberapa model kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di sesetengah negara maju, serta program kejururawatan dan pendidikan awal kanak-kanak yang telah berjaya dilaksanakan di luar negara. Okey, salah satu rujukannya adalah kurikulum Montessori. Kurikulum ini dia lebih fokus pada kemahiran geria dan juga motor, menggunakan kaedah pembelajaran secara langsung dan kurikulum yang berpusatkan kanak-kanak, persekitaran terancang. Kemudian ibu bapa digalakkan untuk terlibat dalam memastikan kesinambungan pembelajaran di rumah. Kurikulum Reggio Emilia lebih berfokus memberi peluang kepada anak-anak untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan projek berdasarkan inisiatif kanak-kanak. Tekankan persekitaran semula jadi di mana pendidik adalah pasangan kepada kanak-kanak tersebut. Tekankan penglibatan ibu bapa yang aktif. Menurut kurikulum High Scope Amerika Syarikat, lebih fokus untuk membina keyakinan dan harga diri kanak-kanak menggunakan konsep pembelajaran aktif dan berpusatkan kanak-kanak, meneroka persekitaran semula jadi. Peranan ibu bapa penting dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum peringkat asas tahun awal daripada United Kingdom lebih fokus pada anak-anak sebagai individu yang sangat unik, hubungan positif, persekitaran yang
memungkinkan kepada kanak-kanak pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Menggunakan kaedah belajar melalui bermain dan membolehkan persekitaran, bermaksud kanak-kanak juga belajar melalui persekitaran. Menurut kurikulum T. Wariki daripada New Zealand, menumpukan pada perkembangan individu melalui kemampuan dan melahirkan anak yang yakin dan berdikari, tekankan penggunaan teknologi dan juga hubungan keluarga ataupun komuniti bagi membantu kanak-kanak untuk belajar. Fokus pembelajaran seperti membina cerita. Persekitaran yang didorong oleh teknologi dan menekankan hubungan ibu bapa dan komuniti untuk membantu kanak-kanak belajar. Teori dan falsafah melalui kurikulum permata negara adalah pembentukan kepribadian dan tingkah laku adalah teori psikologi sosial daripada Erik Erikson dan teori lampiran daripada Bowlby. Yang kedua, social development iaitu perkembangan sosial, teori pembelajaran sosial daripada Bandura dan Vygotsky. Ketiga, perkembangan intelektual adalah teori perkembangan intelektual daripada Piaget dan juga Vygotsky. Keempat, kecerdasan dan potensi anak adalah daripada teori kecerdasan kepelbagaian iaitu Howard Gardner. Yang kelima, kepentingan kerjasama ibu bapa, komuniti dan sokongan sistem ialah teori sistem ekologi iaitu daripada Bronfenbrenner. Yang terakhir, pengaruh Buddha daripada pandangan pelbagai kaum Islam, Confucius, Buddha dan juga Hindu. Berikut merupakan konsep kurikulum permata negara iaitu pembelajaran secara keseluruhan, pembelajaran yang menyeronokkan, pemerkasaan, penyertaan aktif daripada ibu bapa dan juga komuniti, kualiti keibubapaan, perkembangan pembelajaran dan yang terakhir adalah penilaian. Yang pertama adalah pembelajaran keseluruhan. Yang kedua adalah pembelajaran sememangnya menyeronokkan. Tujuannya adalah untuk membina kemahiran sosial, matematik awal dan literasi bagi merangsang minda dan merangsang rasa ingin tahu yang tinggi. Di samping itu bagi membina masyarakat yang ceria dan juga damai. Kemudian dari segi pemerkasaan, kanak-kanak digalakkan untuk meneroka, melakukan eksperimen, berinteraksi dengan rakan-rakan dan juga orang dewasa secara bebas di persekitaran yang selamat. Penyertaan aktif ibu bapa dan komuniti. Kurikulum dan pedagogi yang melibatkan ibu bapa, penglibatan masyarakat termasuklah pakar-pakar kanak-kanak, pendidikan awal kanak-kanak, kaki tangan kesihatan ataupun perubatan, psikologi, ahli sains, ahli sosiologi, jabatan kerajaan dan pihak-pihak berkuasa tempatan. Kemudian kualiti keibubapaan, program keibubapaan asas yang berkualiti adalah untuk bayi dan kanak-kanak, termasuklah aspek perkembangan emosi, penjagaan pemakanan, kebersihan, kesihatan, keselamatan dan alam sekitar, juga keselesaan. Perkembangan pembelajaran. Ini adalah satu proses pendidikan yang terikat dengan proses keibubapaan sehingga perkembangan pembelajaran kanak-kanak ni dapat berlaku secara serentak, optimum dan juga berkesan kepada kanak-kanak. Kemudian dari segi penilaian, berdasarkan pemerhatian klinikal yang menggunakan kaedah pedagogi bermain yang telah didokumentasikan secara baik. Model konsep dia berkait rapat dengan pendidik, ibu bapa, komuniti dan juga sistem. 4 konsep model adalah kesihatan dan juga keselamatan, kemudian senaman dan juga kecerdasan, kemahiran kerjasama dan juga pemakanan yang seimbang.
Terdapat 6 bidang pembelajaran bagi permata. Okey, yang pertama adalah sasya, sosio-emosi dan juga kerohanian. Yang kedua dari segi bahasa, komunikasi dan juga literasi awal kanak-kanak. Yang ketiga, awal matematik dan juga pemikiran logik. Yang keempat, deria dan pemahaman dunia persekitaran. Yang kelima, fizikal dan psikomotor. Dan yang terakhir adalah kreativiti dan estetik. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafawati Atika binti Syafiee. Okey, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan skop kurikulum permata, di mana skop kurikulum permata terbahagi kepada dua, iaitu pengasuhan dan pembelajaran. Okey, yang pertama adalah dari segi aspek asas pengasuhan, di mana dalam aspek asas pengasuhan ni kita ada permakanan seimbang, keselamatan kanak-kanak, penjagaan dan latihan urus diri bayi dan kanak-kanak serta amalan pengasuhan. Okey, kita pergi kepada skop kurikulum permata yang kedua, ialah itu dari segi bidang pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Okey, dalam bidang pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak ini terbahagi kepada 6 bidang perkembangan, ya, iaitu yang pertama adalah perkembangan sasiah sosial emosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan komunikasi dan literasi awal. Yang ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Serta yang terakhir, yang keenam adalah perkembangan kreativiti dan estetika. Okey. Dalam kurikulum permata ni juga terdapat modul pembelajaran permata, ya, di mana terdapat 6 modul pembelajaran permata. Yang pertama adalah pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan. Yang kedua, peringkat umur 6 hingga 12 bulan. Yang ketiga, peringkat umur 1 hingga 2 tahun. Yang keempat, 2 hingga 3 tahun. Yang kelima, 3 hingga 4 tahun. Dan yang terakhir, yang keenam adalah penggayaan aktiviti untuk kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke atas. Okey, kita pergi kepada contoh-contoh modul, ya, di mana saya sertakan sedikit contoh modul di sini. Ada modul yang pertama, ya, saya sertakan di mana peringkat umur kanak-kanak bayi, ya, di mana 0 hingga 6 bulan. Dalam modul ini terdapat bidang pembelajaran, objektif pembelajaran dan cadangan aktiviti lah. Bidang pembelajaran ini dikategorikan dalam perkembangan pembelajaran kanak-kanak tersebutlah. Contoh yang pertama di mana sasiah sosial emosi dan kerohanian adalah bidang pembelajaran dia dan mempunyai objektif pembelajaran seperti bayi merasa selamat, tenteram dan yakin, bayi berinteraksi dengan orang lain, bayi menyedari diri dia, bayi merasa percaya kepada diri dia. Okey. Dalam modul ini juga mencadangkan aktiviti seperti urutan saya, lihatlah saya, peluklah saya, dengar dan hayatilah. Okey, ini adalah contoh-contoh aktiviti yang guru boleh lakukan bersama bayi-bayi tersebutlah. Okey, kita pergi kepada perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran ini, kita ada perancangan tahunan, di mana perancangan tahunan disediakan bagi memudahkan pendidik ataupun pengasuh merancang aktiviti dan program yang ingin dilaksanakan sepanjang tahun mengikut tema ataupun peristiwa semasa yang berlaku pada tahun tersebut. Dan perancangan ni, perancangan yang teliti ni perlu dibuat supaya pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Okey. Dalam perancangan tahunan ini adalah perancangan yang perlu kita buat sepanjang tahun, daripada bulan Januari sehinggalah bulan Disember, di mana pada setiap tahun itu mengikut tema-tema di setiap bulan dan peristiwa semasa. Contoh peristiwa semasa, hari perayaan, di mana hari raya puasa, hari raya haji, Wesak Day, Christmas dan sebagainya, ataupun contoh peristiwa semasa yang lain seperti hari kemerdekaan. Okey, mengikut pada tahun tersebutlah. Dan perancangan yang teliti ni perlu
dibuat supaya pelaksanaan akan berjalan dengan lancar sepanjang tahun tersebutlah di sebuah taska tersebut. Okey, ini merupakan contoh-contoh perancangan tahunan seperti yang saya maklumkan tadi. Setiap bulan ada temanya, ada subtema dia, ada tarikh, ada perayaan dan peristiwa pada bulan tersebut, pada tahun tersebut, dan ada aktiviti taska apa yang ingin taska lakukan pada tahun tersebut. Okey, seterusnya dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti pembelajaran ni, kita ada juga jadual mingguan, di mana jadual mingguan di taska mengandungi rutin dan pembelajaran yang telah dirancang sepanjang minggu mengikut peraturan yang jelas. Di sini adalah dalam jadual mingguan perlu mengandungi elemen-elemen seperti rutin, aktiviti, transisi dan permainan bebas. Okey, ini sedikit contoh jadual mingguan lah. Jadual mingguan ni perlu ditulis daripada hari Isnin sehinggalah hari Jumaat. Maknanya kita perlu rangka jadual mingguan ni daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Daripada pagi kanak-kanak itu sampai sehinggalah kanak-kanak itu pulang. Apa yang kanak-kanak itu lakukan di sepanjang proses dia berada di taska tersebut. Okey, kita pergi kepada jadual harian, di mana jadual aktiviti harian di taska disediakan memudahkan pendidik ataupun pengasuh ni untuk mengetahui dan memahami proses pembelajaran kanak-kanak sepanjang tempoh kanak-kanak itu berada di taska. Okey, jadual ini membolehkan pendidik ataupun pengasuh ni menyediakan semua keperluan alatan dan bahan bagi menjalankan aktiviti. Okey, persediaan awal pengasuh ataupun pendidik ini sangatlah penting supaya aktiviti ni dapat berjalan dengan lancar dan membantu mencapai hasil pembelajaran yang dijangka. Jadi jadual harian ini pentinglah bagi pendidik dan pengasuh. Okey, ini adalah contoh-contoh jadual harian yang boleh kita lihat. Okey, jadual harian yang boleh kita lihat pagi, tengah hari dan petang. Okey, saya pergi kepada seterusnya adalah rancangan pelaksanaan aktiviti, iaitu RPA. Di mana RPA ni adalah RPA yang disediakan oleh pendidik ini mestilah mengikut perancangan tahunan dan bulanan yang telah dibina. Okey, perancangan tahunan dan bulanan yang telah dibina itu adalah daripada perancangan tahunan yang kita dah buat itulah, yang mengikut tema-tema dia lah setiap bulan. Contoh bulan Januari ada tema dia. Tema dia adalah diri saya. So RPA ni ada ditulis berdasarkan tema-tema tersebut. Okey, tujuan penyediaan RPA adalah sebagai panduan untuk yang pertama, melaksanakan aktiviti secara fleksibel dan sesuai dengan kebolehan serta tahap kesediaan seorang kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya tujuan RPA yang kedua adalah boleh membantu pendidik untuk merancang kepelbagaian aktiviti pembelajaran yang bermakna untuk kanak-kanak tersebut. Okey, kita pergi kepada tujuan yang ketiga, iaitu menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai dan pelbagai. Maknanya pendidik boleh sediakan alat bantu mengajar yang sesuai dengan umur kanak-kanak, dengan aktiviti kanak-kanak tersebut, aktiviti pada hari itulah. Okey, seterusnya menentukan objektif pembelajaran mengikut tahap umur kanak-kanak dan juga memilih teknik pelaksanaan aktiviti yang berkesan, serta yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah menggabung jalin bidang perkembangan kanak-kanak mengikut kesesuaian aktiviti tersebutlah. Okey, di sini saya tunjukkan sedikit penyediaan bagaimana panduan nak menyediakan rancangan pelaksanaan aktiviti ni. Okey, ini adalah format-format dia, di mana dalam format dia perlu ada tarikh, perlu ada masa, umur kanak-kanak,
bilangan kanak-kanak, pengetahuan sedia ada kanak-kanak pada peringkat umur tersebut, serta tema jika ada. Maksud tema jika ada ni pada umur 2 tahun ke atas, dia ada tema yang perlu diikut seperti yang kita dah rancang pada perancangan tahunan terlebih dahulu. Okey, seterusnya tajuk aktiviti penting dan senarai objektif pembelajaran. Okey, dalam objektif pembelajaran kita ada 3, kita letakkan 3. Objektif yang pertama mestilah berkait dengan bidang perkembangan fokus yang kita nak fokus dengan aktiviti tersebut. Contohnya, saya nak fokuskan bidang perkembangan fokus saya adalah perkembangan kreativiti dan estetika. Jadi, objektif pertama saya mestilah relate dengan bidang perkembangan fokus saya. Contoh objektif pertama saya, kanak-kanak boleh melakukan aktiviti menggunakan kreativiti mereka tersendiri. Dan objektif kedua dan ketiga saya mestilah menggabung jalinkan mana-mana perkembangan lain, 6 bidang perkembangan lain selain daripada perkembangan fokus saya tadi adalah kreativiti dan estetika. Contohnya, aktiviti kedua saya boleh bagi tahu berkaitan dengan perkembangan awal matematik pemikiran logik, ataupun untuk objektif yang ketiga saya boleh memberi berkaitan tentang perkembangan sasiah sosial emosi. Okey, dalam format RPA ini juga terdapat bidang perkembangan lah, seperti yang saya maklumkan tadi, bidang perkembangan yang kita nak fokus dalam satu aktiviti tersebut. Sertanya dalam format RPA juga perlu ada senarai bahan pengajaran, apa bahan-bahan yang kita nak gunakan, dan dalam format RPA ada langkah pengajaran. Dalam langkah pengajaran semestinya kita perlu ada set induksi. Okey, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, di mana kita terangkan nama aktiviti, kita terangkan bahan, kita terangkan cara-cara dan kita melaksanakan aktiviti tersebut, serta yang terakhir, langkah pengajaran yang terakhir adalah penutup. Okey, untuk format dalam RPA juga kita ada refleksi. Refleksi di mana kita ingin melihat kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan dalam sesuatu aktiviti yang telah kita laksanakan bersama kanak-kanak tersebut. Okey, dekat sini sebelum berakhir, di mana saya menunjukkan sedikit contoh RPA yang contoh dan format RPA yang boleh kita buat, yang boleh kita pandu mengikut mengikut kursus asuhan pemata yang mengikut kursus asuhan pemata lah. Jadi guru-guru yang mana pergi kursus asuhan pemata, mereka telah dididik dan dilatih bagaimana menulis RPA mengikut format yang betul lah. Jadi dalam RPA ni, seperti yang saya cakap tadi, terdapatlah beberapa format yang telah diterangkan oleh saya tadi. Jadi ini adalah contoh-contoh RPA yang telah saya sediakan. Jadi terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okey, saya akan sambung ke slide seterusnya, iaitu kesetaraan pembelajaran. Okey, antaranya ialah ciri-ciri premis. Ciri-ciri premis bagi taskah hendaklah dipastikan mempunyai kemudahan dan sekitaraan pembelajaran mempunyai kriteria berikut. Antaranya mempunyai keperluan sains fizikal kanak-kanak bawah umur 4 tahun, memenuhi keperluan dan selaras dengan aktiviti dan teknik pembelajaran kurikulum kebangsaan, berupaya untuk merangsang pertumbuhan dan menyokong perkembangan pembelajaran kanak-kanak, mempunyai ciri mesra kanak-kanak dan seboleh mungkin memilih bahan yang dibuat daripada bahan tempatan untuk menimbulkan rasa hormat kepada alam semua jadi. Sebagai contohnya, bila kita nak wujudkan satu taskah ni, kita perlu menyediakan kemudahan atau peralatan kepada kanak-kanak, sebagai contoh meja, kerusi, perabot dan sebagainya, alat bantu mengajar dan sebagainya, mengikut umur kanak-kanak yang sesuai dengan umur kanak-kanak, iaitu 4 tahun. Okey. Lepas tu barang ataupun alat bantu mengajar tu perlulah mempunyai ataupun dibuat daripada bahan tempatan untuk menimbulkan rasa hormat semua jadi, rasa hormat terhadap alam semua jadi kanak-kanak. Okey. Seterusnya adalah konsep premis. Okey, bangunan secara keseluruhannya hendaklah mengikut konsep masyarakat kanak.
child friendly, bersesuaian dengan fungsi utama sebagai pusat asuhan dan pendidikan awal untuk kanak-kanak yang berumur di antara 1 hingga 4 tahun. Okey, sebagai contohnya, of course taska kena ceria, warna keadaan taska tu mestilah warna-warni, pengudaraan, pencahayaan perlu ada. So kalau kat taska ni kita more kepada safety, perlu ada pagar untuk kanak-kanak dan sebagainya supaya tidak pergi kepada zon yang tidak selamat, sebagai contohnya dapur. Okay, next. Okey, pemerhatian dan penaksiran perkembangan kanak-kanak. Konsep penaksiran dalam kurikulum pemata negara. Okey, penaksiran ialah proses mengumpul dan menganalisis maklumat untuk tujuan menilai. Tujuan pemerhatian dan penaksiran kanak-kanak adalah untuk memahami keperluan setiap individu, mengesan perkembangan dan pertumbuhan secara menyeluruh dan mengenal pasti sekiranya terdapat sebarang keluarbiasaan, mengenal pasti kelemahan atau kekuatan kanak-kanak, merancang aktiviti, intervensi atau mengubah suai strategi pembelajaran untuk menyesuaikan dengan keperluan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, menilai keberkesanan dan kualiti kurikulum pemata negara, membolehkan ibu bapa menjalankan aktiviti lanjut dengan kanak-kanak di rumah. Okay, sebagai contoh, tujuan pematian ni apa? Kita nak tahu tahap kanak tu. Okay, setengah kanak-kanak kita dapat nilai daripada proses pematian lah. Contoh kanak-kanak tu tak dapat menyebut ataupun lambat bercakap. Apakah langkah yang perlu kita lakukan ataupun cara kita nak membantu kanak-kanak tu cepat bercakap dan sebagainya. Okay. So next, ini adalah contoh buku log harian kanak-kanak. Kita boleh lihat kat situ ada nama dan sebagainya. Okay, kalau kita boleh lihat kat situ ada gambar badan kan, gambar body kat situ. So, sekiranya pagi tu ibu bapa hantar anak-anak ke taska, ada kesan benjol di dahi. So kat situ pengasuh ataupun penjaga boleh tik dekat ataupun lukis di kawasan dahi ada benjol dekat. So maknanya nanti bila kanak-kanak tu balik ke rumah, ibu bapa tak salahkan pihak taska ni atau pihak penjaga ni, sebab kita ada bukti yang di mana ibu bapa hantar pada pagi tadi memang ada benjol ke kepala anak-anak. So kat situ pun juga kita ada senaraikan aktiviti, kita ada list kan aktiviti apa yang kanak-kanak lakukan sepanjang tempoh dalam tempoh penjagaan kita. Okey, sebagai contoh berapa kerap kanak-kanak tu menyusu, berapa kerap kanak-kanak tu membuang air dan sebagainya. Okey, next. Okey, ciri-ciri pendidik pemata negara antaranya adalah perlu berpengalaman dalam bidang pendidikan dan berkemahiran dalam pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak, berpengetahuan dalam bidang pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak, kreatif dalam merancang aktiviti anak, memahami keperluan dan psikologi anak, berkemahiran melayan, mengendali dan mengurus anak. Of course lah, kalau kita tahu sekarang ni kat Malaysia, bila nak masuk dalam bidang pendidikan awak kanak-kanak, nak jadi cikgu taska atau cikgu tadika, perlu ada jurusan ataupun perlu ada diploma dalam bidang pendidikan awak kanak. Okey, berpengetahuan dalam bidang pengasuhan. Okey, of course lah, kalau kita nak jaga anak orang, kita perlu tahu macam mana cara nak mandikan anak orang, cara nak menyusukan baby ataupun anak, cara nak mandi, cara nak basuh berak kanak-kanak dan sebagainya. Kita dalam merancang aktiviti. Oh jangan, okey, yang ni saya tekan kat sini. Oh jangan ingat kanak-kanak 1 hingga 4 tahun tak perlu ada aktiviti, dia orang hanya suka bermain. Tak, sebenarnya kita perlu mengadakan aktiviti atau merancang aktiviti yang menyeronokkan bagi kanak, sebab kita tahu umur kanak daripada 1 hingga 4 tahun ni lumrah dia orang lumrah bermain. Okey, bermain sambil belajar. So kat situ kita terapkanlah belajar sambil main dengan menggunakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Okey, berkemahiran melayan, mengendali dan menguruskan kanak-kanak. Sebagai contoh macam ni. Kalau ada kanak-kanak tu tantrum, macam mana seorang guru nak mengawal tantrum kanak-kanak tu? Macam mana cara kita memujuk? Macam mana cara kita nak bagi berhenti menangis dan sebagainya. Okey. Next adalah keistimewaan pemata negara. Ia merupakan kurikulum yang mengintegrasikan secara bersepadu asas asuhan dan asas didikan yang holistik, menekankan kepada amalan sentuhan dan melayan, mesra dan kasih sayang yang mampu melahirkan insan yang ceria dan positif dan yakinkan diri. So maknanya kat sini konsep keistimewaan pemata negara, konsep pemata negara ni konsepnya adalah membelai. So anak-anak ni rasa dibelai, disayang sebab nak menimbulkan rasa ceria dan positif dalam diri anak. So okay. Seterusnya adalah menggalakkan interaksi dengan kanak-kanak yang dapat membina kemahiran sosial dan penguasaan bahasa, antaranya bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa ibunda. Okey, kat sini bila kita selalu berinteraksi dengan kanak-kanak secara tidak langsung, kita akan bantu proses perkembangan percakapan kanak-kanak tu secara tak langsung lah. Kita membantu kanak-kanak tu bercakap, berkomunikasi dengan kita, cara macam mana nak berkomunikasi dengan orang dengan cara yang
hormat. Okey, mendedahkan kanak-kanak kepada kesetaraan semula jadi tradisi dan budaya pelbagai kaum di Malaysia yang dapat melahirkan warga negara yang toleran dan eksklusif. So, manakala sini kita selalu dedahkan kanak-kanak dengan aktiviti contohnya okey, perayaan Cina ke anak-anak ni perlu pakai baju raya camsam. Perayaan India, Deepavali perlu pakai baju Deepavali dan sebagainya. Okey. Menitik beratkan kepentingan amalan pemakanan sihat, bersih dan basat untuk kanak. So kalau kat taska ataupun kat pusat asuhan kanak-kanak ni kita memang mengamalkan pemakanan sihat. Yang kita sedia tahu kita bila nak sediakan pemakanan kita mengikut piramid makanan. Okey, mewajibkan kolaborasi ibu bapa dan taska untuk menjadikan pemakin kepada perkembangan kanak-kanak dan kesinambungan asuhan dan didikan awal. Okey, ada apa-apa tak faham tak boleh tanya. So, itu saja daripada saya. Terima kasih.